Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera. Hadirin, tanam bunga di tepi halaman, indah nian di waktu malam, mawar merah, kembang mewangi. Salam Lebaran Aidilfitri, tanda ingatan hadirnya Syawal, indah tersulam, menongkah cabaran kini. Warga Universiti Kebangsaan Malaysia bersatu hati. Sebagai pembuka bicara, selamat datang buat semua ke Bicara Perdana Naib Chancellor 2021. Hadirin sekalian, lagu Negaraku dan Varsiti Kita. Bagi memberkati majlis bicara perdana pada pagi ini, majlis mempersilakan Yang Berusaha Ustaz Dr. Wan Haslan Khairuddin, Pengarah Pusat Islam Universiti, untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. ونعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده.
Ya Allah, sesungguhnya kami pada hari yang mulia ini merafakkan kesyukuran dan pujian kehadrat-Mu di atas segala nikmat dan kurnia yang tidak terhitung banyaknya. Allahumma ya Hannan ya Mannan, dengan rahmat dan rahim-Mu, Engkau limpahkanlah rahmat, bantuan dan pemeliharaan-Mu kepada Universiti Kebangsaan Malaysia di bawah pimpinan Naib Chancellornya yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Muhammad Ikhwan Haji Toriman, seluruh pemimpin kami, kepimpinannya dan sekalian kami. Kurniakanlah kepada seluruh kami inayah-Mu sebagaimana kurniaan-Mu kepada Nabi Daud alaihi salam yang diabadikan dalam firman-Mu, wa syadadna mulkahu wa atainahul hikmata wa faslal khitab. Dan kami kuatkan kerajaannya serta kami kurniakan kepadanya hikmah kebijaksanaan dan kepetahan berkata-kata. Ya Arhamar Rahimin, kami berhimpun dalam bicara perdana Naib Chancellor 2021 pada hari yang mulia ini dengan roh dan semangat untuk mengatur langkah buat kecemerlangan Universiti Kebangsaan Malaysia. Oleh itu ya Allah, berkatilah perhimpunan kami ini, berkatilah segala usaha, perancangan dan segala tindakan kami, permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisi-Mu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Ya Allah, ya Syafi, ya Mu'afi, ampunilah dosa-dosa kami. Jauhkanlah kami dari penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Jauhkanlah kami dari segala fitnah. Jauhkanlah kami dari bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, lindungilah, selamatkanlah dan sejahterakanlah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Ustaz. Yang berbahagia Tan Sri Abdul Wahid Omar, Pengerusi Lembaga Pengarah UKM. Yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Muhammad Ikhwan Haji Toriman, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Barisan Ahli Lembaga Pengarah Universiti, Kumpulan Pengurusan Tertinggi Universiti, Barisan Kedekanan Pengarah-Pengarah Institut, Kumpulan Kepengetuaan, Barisan Pengarah Pusat Tanggungjawab Universiti. Turut sama dengan dukungan dan sokongan Kumpulan Ahli Akademik, Kumpulan Kepegawaian Universiti, Barisan Warga Pelaksana UKM, Alumni Universiti Kebangsaan bersama warga Kumpulan Pesara Universiti Kebangsaan yang diingati, Perwakilan Persatuan Pekaum Pertadi dan Kesukma UKM, wakil-wakil daripada industri dan komuniti, Barisan Kepimpinan Mahasiswa Universiti, rakan-rakan media. Hadirin, ibarat peribahasa, serumpun bak serai, sesusun bak sirih, bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Kicau senja mengajak pulang, terbang camar tinggi di awan. Di sinilah ilmu, di sinilah terbenanya kampusmu yang tenang. Bangga berdiri sebuah universiti watan. Indah nian bulan purnama, Darsunti menari zapin. Dikau telusuri 50 tahun hasrat dan perjuangan nusa. Adat unggulmu melahirkan manusia memimpin. Apa kata kita semua warga Universiti Kebangsaan dalam satu jiwa, satu semangat muafakat bersama. Sama-sama kita singkap tabir majlis pagi ini dengan kita hadiahkan seikhlas hati buat yang sangat kita semua sayangi. Tepukan gemuruh buat Universiti Kebangsaan Malaysia. Warga Universiti Kebangsaan, sama-sama kita saksikan dan kita telusuri bersama video sejarah
Universiti Kebangsaan Malaysia. Hadirin sekalian, tanggal 1 Januari 2021 bersamaan 17 Jamadil Awal 1442 Hijriah menyaksikan satu detik di mana seluruh warga Universiti Kebangsaan telah mengalu-alukan seorang anak kelahiran negeri Johor dan juga merupakan alumni kebanggaan pertama UKM yang telah diberi amanah untuk menggalas tanggungjawab sebagai Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Sehinggalah ke pagi ini, 10 Jun 2021, perjalanan dan langkah beliau dengan penuh sabar dalam memimpin universiti watan ini, universiti kebangsaan ini, universiti yang besar jasanya ini. Semua kita menantikan apakah amanat dan pesanan yang hendak disampaikan oleh Naib Chancellor, apakah yang hendak dizahirkan oleh beliau, apakah yang tersemat di lubuk hati Naib Chancellor kita. Tepian desa berbuah jua, subur merimbun, pohon mengkudu. Naratif baharu UKM, Universiti Watan kita. Inilah bicara perdana Naib Chancellor 2021. Hadirin, majlis dengan penuh hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Muhammad Ikhwan Haji Toriman, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian. Yang berbahagia pengerusi dan ahli lembaga pengarah UKM,
timbalan-timbalan Naib Chancellor, pegawai pengurusan utama, pegawai-pegawai kanan, div-div jemputan, warga UKM serta hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Pertama-tamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya diberikan kita pada hari ini satu waktu yang indah di mana saya diberikan peluang untuk membicarakan bicara Perdana Naib Chancellor 2021. Tuan-tuan dan puan-puan, di saat ini seluruh dunia sedang menghadapi musibah. Serangan COVID-19 masih belum berakhir. Sesungguhnya kita masih belum menang. Masih banyak lagi yang harus kita laksanakan untuk mencegah wabak yang meragut ribuan nyawa ini. Selepas mengharungi tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang panjang, seluruh negara bakal melalui fasa sekatan pergerakan atau lockdown pula. Saya sangat mengambil berat tentang keselamatan dan kesihatan setiap warga universiti. Justru saya mengambil kesempatan di sini untuk memperingati diri saya sendiri serta seluruh warga UKM agar sentiasa mematuhi SOP. Dalam meraihkan Syawal yang masih bersisa, saya mengharapkan agar tuan-tuan dan puan-puan sentiasa mengutamakan keselamatan diri dan keluarga. Saya kira masih belum terlambat untuk saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin buat semua warga yang dikasihi. Di peringkat universiti, kita akan sentiasa memastikan keselamatan para pelajar kita tanpa kita mengabaikan segala keperluan mereka. Baiklah, pastinya tuan-tuan dan puan-puan tertunggu-tunggu apakah agenda besar atau New Deal yang bakal saya kongsikan dalam bicara Perdana Naib Chancellor saya yang pertama ini. Ke arah mana UKM selepas 50 tahun melakar sejarah unggulnya yang tersendiri? Apa pula peranan warga UKM dalam merealisasikan agenda yang bakal saya kongsikan nanti? Pada hari ini saya mahu membawa tuan-tuan dan puan-puan menghayati satu idea besar atau gagasan baharu yang saya garapkan sebagai satu landasan dalam memperkasakan identiti UKM sebagai universiti watan kita. Pada masa yang sama, kita juga tidak mahu mengenepikan nilai-nilai pengantarbangsaan di dalam usaha mengenengahkan UKM di persada dunia. Dalam kita mengharungi pelbagai cabaran dan rintangan, kita mesti sederap ke hadapan. Kita mesti bersama-sama membina universiti ini dalam kerangka baru, dalam norma baru yang sebenarnya ditinggalkan oleh legasi pemimpin-pemimpin universiti terdahulu. Secara peribadi, saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada mantan-mantan Naib Chancellor UKM yang telah meletakkan asas yang kukuh dalam memperkasakan visi dan misi universiti tercinta ini. Dalam kita membawa agenda baharu universiti ini, ada 5 nilai utama yang mahu saya ketengahkan. 5 nilai ini akan menjadi lembayung kepada universiti. 5 nilai ini menjanjikan kita harapan sederap bersama untuk mengharungi dekad-dekad yang mendatang. Saya telah sebutkan beberapa kali dalam sejenak minda Naib Chancellor berkaitan dengan nilai ini, dan saya ringkaskan ianya sebagai teras. Saya percaya bahawa pengurusan tertinggi UKM, timbalan-timbalan Naib Chancellor, dekan-dekan dan para pengarah yang akan sehati sejiwa berganding bahu bagi memastikan teras dapat diimplementasikan dan dilaksanakan dengan cemerlangnya.
Secara mudah, teras merujuk kepada 5 nilai utama. Yang pertama ialah bakat atau talent. Yang kedua ialah etika atau ethics. Yang ketiga ialah memperkasa atau revitalize. Yang keempat ialah tangkas atau agile, dan akhirnya ialah jiwa atau soul. Saya percaya dengan nilai teras ini, UKM boleh terus maju ke hadapan dengan membawa tanggungjawab yang besar sebagai sebuah universiti penyelidikan. Dan bagi menyokong teras ini, saya dan rakan-rakan kepimpinan universiti percaya dengan 5 nilai bitara teras yang akan menjadi wadah kepada lembayung ini, iaitu nilai I-Minda, watan, holistik, digital dan prihatin. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak berhasrat untuk menyenaraikan KPI yang panjang berjela, kerana selepas ini pelan strategik yang telah siap siaga dirangka akan diimplementasikan sepenuhnya kepada semua PTJ mengikut kesesuaian nilai teras dan kebitaraannya. Walau bagaimanapun, mari kita merenung sejenak sambil menghayati elemen-elemen teras yang bakal menemani perjuangan kita di UKM selepas ini. Apa sebenarnya elemen-elemen ini? Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit maksud ke-5 nilai teras ini. Nilai yang pertama berkaitan dengan bakat. Ia menjelaskan hasrat untuk mencungkil, memantapkan dan mengembangkan potensi diri ke arah kecemerlangan. Saya percaya setiap individu dilahirkan dengan potensi tertentu. Potensi ini melibatkan corak pemikiran dan perasaan atau tingkah laku yang berulang yang dapat diterapkan secara produktif. Justru kita mahu menggilap bakat dan potensi setiap warga universiti agar dapat dimanfaatkan ke arah maksimum. Etika pula menekankan pelaksanaan tanggungjawab dan kesungguhan dan keikhlasan berasaskan kepada keimanan dan moral. Warga UKM berkewajipan memahami tanggungjawab terhadap peranan dan perilakunya. Etika sebenarnya menjadi pentakkulan moral yang melibatkan pemikiran dan pertimbangan secara bebas. Beralih pula kepada elemen yang ketiga, iaitu memperkasa. Memperkasa melibatkan pengukuhan fungsi, tanggungjawab, kemahiran dan jaringan dalam usaha untuk mengembangkan potensi. Ia menjadikan seseorang itu hebat dan unggul dalam sesuatu tugasan atau bidang yang diceburi. Seterusnya tuan-tuan ialah tangkas, atau dalam bahasa yang lebih mudah, seseorang warga itu mestilah mempunyai nilai cepat, cergas dan pantas disertai dengan semangat yang tinggi. Akhirnya teras ini meletakkan nilai soul, iaitu jiwa, yang bererti kehidupan manusia yang meliputi pemikiran, kepribadian dan sinonim dengan roh dan akal. Inilah 5 teras yang saya ketengahkan dalam norma baharu. Saya menyeru semua warga UKM untuk menjadikan nilai teras ini sebagai pemangkin dalam membangunkan potensi diri, menjalankan tugas dengan lebih iltizam serta menetapkan matlamat yang lebih jelas dalam melakar kejayaan peribadi dan organisasi. Semua ini bermula dengan kita sama-sama melihat ke hadapan.
Kebitaraan UKM yang pertama melibatkan iMinda. Apa sebenarnya iMinda ini di bawah kebitaraan UKM? iMinda lebih kepada peranan kita sebagai sebuah universiti penyelidikan yang menyokong ekosistem penyelidikan yang luas dan bersifat translasi. iMinda menjanjikan beberapa aspek utama melibatkan advokasi, inovasi, ekosistem penyelidikan, nilai dan mutu serta translasi. Saya menyatakan bahawa dalam memperkasakan iMinda ini, advokasi merupakan satu aspek yang penting kerana kita boleh dikongsikan dengan masyarakat tempatan dan antarabangsa. Justru untuk memperkasakan advokasi ini, di bawah kebitaraan iMinda, UKM akan mempertingkatkan lagi usaha-usaha melahirkan dan memperkasakan tokoh-tokoh tersohor. Ini termasuklah dengan menyediakan pelbagai prasarana dari aspek penyelidikan, bantuan dana, insentif dan sebagainya. UKM sebenarnya bukan saja bertanggungjawab untuk menghasilkan penyelidikan bermutu tinggi, tetapi juga berkongsi penyelidikan itu melalui program-program advokasi. Sudah tentunya advokasi ini memerlukan tokoh-tokoh penyelidik tersohor. Justru UKM merasakan bahawa agenda advokasi ini mesti dikembangkan melalui beberapa prakarsa. Antaranya ialah pementoran tokoh-tokoh akademik seperti Malim Sarjana terkenal UKM kepada tenaga akademik muda dalam meningkatkan keilmuan dan keterselahan dalam bidang tertentu. Ini termasuklah memberi ruang dan peluang kepada ahli akademik untuk muncul dalam media massa dan sosial, serta membina hubungan antara ahli akademik dengan pihak industri atau badan berkepentingan dengan lebih erat, dan mengiktiraf sumbangan advokasi ahli akademik. Dalam pada itu, kita ada ramai penyelidik muda. Penyelidik muda ini juga akan kita perkasakan. Ini akan dilakukan menerusi mentoran yang lebih sistematik. Di samping geran penyelidikan muda, kita turut memberi peluang seluas-luasnya untuk penyelidik muda berkarya melalui penerbitan jurnal dalaman dan buku. Di bawah kebitaraan UKM iMinda, elemen kedua ialah prakarsa terhadap inovasi dalam penyelidikan. UKM berperanan membangunkan inovasi melalui usaha mencungkil dan menggilap bakat bagi mendorong ke arah pemantapan dan pengembangan potensi serta kecemerlangan. Justru inovasi UKM akan diperkasakan melalui beberapa prakarsa, iaitu inisiatif ke arah penaiktarafan produk, padanan perniagaan, suntikan dana penghasilan prototipe dan kepelbagaian pemantapan jaringan industri. Saya ingin bertanya kepada semua, dalam ribuan hasil penyelidikan yang lahir di UKM ini, berapa banyakkah yang sudah kita ketengahkan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat di luar sana? Berapa banyakkah pula yang sudah dikomersialkan bagi membantu penjanaan? Mari kita seiringkan inovasi dengan produktiviti. Selain daripada inovasi, ekosistem juga adalah penting kerana UKM merupakan sebuah universiti penyelidikan yang mempunyai peranan besar dalam mengukuhkan ekosistem penyelidikan yang bersifat translasi. UKM sentiasa percaya bahawa penarafan di peringkat antarabangsa sangat penting dan kita akan meneruskan agenda untuk meningkatkan lagi penilaian dan penarafan universiti sama ada di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Justru UKM akan menyediakan ekosistem yang merentas disiplin yang melibatkan rakan industri dan antarabangsa bagi menyemarakkan semangat kerjasama dan daya saing dalam kalangan warganya. Beberapa prakarsa yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh Pusat Pengurusan Penyelidikan KRIM melibatkan inisiatif terhadap penambahbaikan dari segi pemerkasaan model baharu Pusat Kecemerlangan Penyelidikan atau COE dengan satu institut, satu bitara. Lonjakan penerbitan berimbak, ransangan insentif penerbitan dan imbuhan prestasi bagi menyemarakkan daya kompetitif. Elemen di bawah iMinda yang seterusnya ialah nilai dan mutu. Jika kita meletakkan kualiti atau mutu sahaja, sebenarnya tidak mencukupi untuk kita melahirkan satu-satu penyelidikan yang bersifat translasi. Justru UKM berperanan untuk memperkasakan nilai warganya
dalam meningkatkan mutu pentadbiran urus penyelidikan berasaskan perkhidmatan yang lebih sistematik, pengurangan birokrasi dan penghapusan pembaziran. Beberapa inisiatif akan kita teruskan dan kita bangunkan untuk meningkatkan lagi nilai pengurusan universiti. Antaranya ialah pemantapan proses kerja baharu, pelaksanaan proses upskilling dan reskilling, termasuklah penempatan dan kesepadanan kerja agar universiti boleh meletakkan sumber manusia di tempat yang bersesuaian. Lazimnya sebelum ini penyelidikan kita hanya berpusat kepada penghasilan penerbitan tanpa kita memikirkan apa sebenarnya faedah penyelidikan dan penerbitan itu kepada masyarakat. Saya menekankan bahawa penyelidikan yang mempunyai impak kepada masyarakat adalah sangat penting sebagai sebuah universiti penyelidikan. Hasil penyelidikan ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Justru UKM berhasrat untuk menterjemahkan hasil penyelidikan melalui pemindahan teknologi dalam bentuk pengkomersialan produk, pendaftaran harta intelek dan penghasilan kertas polisi. Kita akan dapati di akhir nanti penyelidikan ini bukan saja tamat dengan penerbitan berkualiti dalam jurnal antarabangsa tetapi juga dapat dikongsi bersama pemegang taruh. Ini adalah untuk memastikan bahawa penyelidikan translasi ini memberikan manfaat kepada kesejahteraan masyarakat. Saya mahu semua penyelidik mencabar kelaziman dengan tidak hanya melihat penyelidikan sebagai kaedah penerokaan ilmu baharu yang bersifat fundamental. Sebaliknya, marilah kita sama-sama menjadikan penyelidikan sebagai sumber inovasi ilmu yang mampu diterjemahkan kepada produk berteknologi tinggi untuk kesejahteraan masyarakat. Seterusnya ialah kebitaraan yang menekankan aspek watan. Di bawah prakarsa watan ini, UKM menekankan nilai falsafah universiti, bahasa Melayu, warisan budaya, jati diri dan patriotisme. Secara ringkas, saya nak membawa tuan-tuan dan puan-puan kepada falsafah universiti. Kita perlu fahami dengan sejelas-jelasnya bahawa kita universiti yang mempunyai nilai falsafah yang jelas berkaitan paduan iman kepada Allah dan ilmu yang bermanfaat. Justru kita perlu memastikan paduan antara iman kepada Allah dengan ilmu yang bermanfaat serta gabungan antara teori dengan amal adalah dasar utama bagi perkembangan ilmu, proses pembinaan masyarakat terpelajar dan pembangunan universiti. Saya menyeru kepada semua warga agar kembali kepada falsafah universiti dengan memahami, menghayati dan mengamalkan falsafah universiti ini. Bagaimana pula dengan peranan bahasa yang tidak pernah dipisahkan dengan identiti masyarakat dan budaya? Melalui agenda baharu UKM ini, saya menekankan bahawa bahasa Melayu perlu diperkukuhkan martabatnya. Dasar UKM begitu jelas dalam memperkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang tinggi. Justru seluruh warga UKM haruslah mengekalkan bahasa ini sebagai asas jati diri kebangsaan. Ini bukanlah bermaksud kita mengenepikan bahasa lain seperti bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Jepun dan sebagainya. Bahasa-bahasa lain sebenarnya masih lagi penting sebagai bahasa ilmu. Namun yang lebih utama ialah bagaimana kita hendak meletakkan bahasa Melayu ini di tempatnya dan bagaimana kita nak memasyhurkannya dan bagaimana kita hendak memastikan UKM sebagai sebuah institusi yang sentiasa mendaulatkan bahasa Melayu. Justru bagi memperkasakan bahasa Melayu di UKM ini, saya merasakan pentingnya untuk kita memertabatkannya melalui insentif bagi mereka yang menerbitkan dalam bahasa Melayu, menggiatkan lagi simposium yang berkaitan, menggalakkan penyelidikan dalam bidang bahasa, budaya dan kesusastraan, menyokong dasar-dasar penting seperti dasar bahasa kebangsaan serta mengantarabangsakannya melalui pengajian bahasa Melayu. Selain bahasa Melayu, warisan budaya juga adalah elemen penting di bawah nilai watan. UKM dalam konteks ini berperanan memertabatkan warisan budaya masyarakat di Malaysia kerana ia melambangkan dan mencerminkan identiti sebuah bangsa dan negara.
UKM sentiasa percaya bahawa aktiviti warisan budaya ini penting bagi melahirkan graduan yang mempunyai identiti kebangsaan. Kita akan memastikan aktiviti-aktiviti yang meningkatkan ataupun memperkasakan warisan budaya ini dilaksanakan walaupun dalam bentuk norma baharu. Kita akan laksanakannya menggunakan kaedah tertentu dalam norma baharu seperti melalui program warisan budaya secara virtual dengan kerjasama Pusat Citra, Pusat Kebudayaan, College Akademia dan fakulti. Seterusnya ialah pemerkasaan jati diri di bawah watan. Jati diri ini penting kerana kita hendak membina satu bangsa Malaysia yang kental dengan nilai-nilai kemanusiaan. UKM boleh memainkan peranan penting dalam usaha memperkasa jati diri seperti membuka ruang kepada pelajar untuk menuntut di universiti ini sebagai menunaikan visinya membentuk masyarakat dinamik, berakhlak mulia dan beracuan kebangsaan. Ini termasuklah College Akademia yang boleh berperanan menyemai jati diri dalam diri pelajar UKM menerusi program atau aktiviti pembangunan sahsiah, kesukarelawan dan kebudayaan. Begitu juga dengan semangat patriotisme yang sangat penting disematkan melalui kepatuhan kepada perlembagaan dan rukun negara. Ia adalah suatu bentuk semangat cintakan tanah air yang perlu disuburkan secara berterusan. Penerapan dan pemantapan patriotisme ini boleh dilaksanakan di UKM melalui program-program khusus di fakulti dan di College Akademia. Apa pula yang dimaksudkan dengan nilai holistik? Di bawah holistik ada 5 elemen utama yang diangkat, iaitu keusahawanan, kreativiti, kepimpinan, kerjaya dan nilai murni. Elemen pertama di bawah holistik ialah keusahawanan. Bagi menyemarakkan keusahawanan, Kementerian Pengajian Tinggi sendiri mempunyai agenda untuk memperkasakannya seperti pelaksanaan Pelan Tindakan Keusahawanan atau EIE. UKM seharusnya melahirkan graduan yang bukan saja menjadi pencari pekerjaan tetapi sebagai pencipta kepada pekerjaan baru. Agenda keusahawanan adalah sangat penting dalam melahirkan graduan yang mempunyai daya kebolehpasaran yang tinggi dan menepati keperluan industri. Antara prakarsa yang boleh dilaksanakan ialah membangunkan dasar keusahawanan dan garis panduan keusahawanan pelajar UKM bagi menyemarakkan ekosistem keusahawanan dalam kampus secara lebih bersistematik dan komprehensif melalui pemerkasaan jaringan keusahawanan berimpak tinggi dan perniagaan berteraskan inovasi dan teknologi. Bagi menyokong usahawan pelajar dari segi keuangan, UKM telah melancarkan tabung keusahawanan pelajar yang bertujuan mengumpulkan dana daripada para penyumbang dalam dan luar kampus. Elemen kedua ialah kreativiti. UKM berhasrat untuk menumpukan aspek kreativiti ini melalui pembinaan dan pemfokusan kepada kerangka kurikulum tersedia masa hadapan atau future ready curriculum. Dengan pedagogi berbentuk futuristik, pembelajaran bersifat holistik dan ruang pembelajaran atau learning spaces yang kondusif dengan teknologi terkehadapan. Kreativiti ini bertujuan untuk pengintegrasian pendigitalan pendidikan di UKM. Kita percaya dalam norma baharu ini pengajaran yang hanya memfokus kepada pengajaran secara fizikal mungkin tidak lagi sesuai. Justru UKM berpandangan sudah sampai masanya pengajaran dan pembelajaran secara digital dan futuristik diangkat sebagai model pembelajaran baharu. Mod pendidikan secara teradun atau blended dengan teknologi terkehadapan akan diperkasa di samping mengenengahkan aspek kreativiti dan inovasi sebagai ejen transformasi pengajaran dan pembelajaran digital dan futuristik. New Deal ini akan dipergiat dengan agenda pendigitalan pendidikan dengan penekanan terhadap aspek pedagogi, ruang dan teknologi merentas disiplin dalam memacu pendidikan di era revolusi industri keempat. Elemen seterusnya di bawah kebitaraan holistik ialah kepimpinan. Antara ciri-ciri kepimpinan efektif dan berkesan
yang perlu ada dalam setiap warga UKM adalah cekap untuk mengenal pasti bakat, kekuatan, kelemahan, memahami dan menghargai kelebihan dan memperbaiki kekurangan yang ada pada setiap ahli di dalam kumpulan supaya ia boleh digambling ke arah pencapaian matlamat organisasi. Fungsi AKAP sebagai salah satu entiti di bawah KPT telah memainkan banyak peranan penting dalam pembentukan kepimpinan yang berkarisma di IPTA yang boleh dijadikan panduan oleh UKM. Dalam pada itu, kursus-kursus penilaian tahap kecekapan boleh diperkasakan semula dengan memberi penekanan kepada elemen kepimpinan oleh UKM. Prakasa seterusnya ialah kerjaya. Graduan yang dilahirkan oleh UKM sememangnya sentiasa menjadi permintaan tinggi dalam pasaran kerja. Walau bagaimanapun, dalam era yang mencabar ini, persaingan dalam dunia pekerjaan bukan sahaja melibatkan mahasiswa muda. Permintaan buruh yang lebih perlahan disebabkan impak negatif pandemik COVID-19 merupakan suatu cabaran yang harus ditangani bersama. Persoalannya, apakah tindakan yang boleh kita ambil untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan yang bakal kita lahirkan? Kebolehpasaran graduan UKM boleh dipertingkatkan melalui pendekatan upskilling, reskilling dan cross-skilling. Selain itu, UKM akan menggiatkan inisiatif seperti penawaran program-program profesional yang akan memberi nilai tambah kepada pelajar serta menekankan aspek-aspek kerjaya dalam akademik. Di samping itu, hubungan dengan industri semasa menjalankan latihan amali, aktiviti seperti hari kerjaya serta kemahiran penyediaan CV yang efektif mesti kita pertingkatkan. Prakasa seterusnya ialah nilai murni. Nilai murni dalam konteks Bintara UKM boleh dinyatakan sebagai nilai utama yang akan memberikan kekuatan spiritual kepada individu untuk bergerak dan berfungsi dengan lebih berwibawa. Antara nilai murni yang boleh ditekankan dan menjadi asas kepada pembentukan akhlak serta amat penting untuk diserapkan kepada warga UKM ialah sifat amanah. Setiap warga perlu memastikan tugasnya dilaksanakan dengan jujur, efektif dan efisien. Mereka juga perlu tangkas dan cekap dalam menjalankan tugas. Kita mahu bergerak seiring dengan peredaran zaman. Perkembangan teknologi pada hari ini merentasi pelbagai aspek kehidupan, termasuklah pendidikan. Persoalannya bagaimana kita memantapkan posisi dalam dunia tanpa sempadan ini. Justru kebitaraan yang ketiga yang ingin saya bawa ialah digital. Dalam kebitaraan ini ada 5 lagi prakarsa iaitu infra dan info, pedagogi dan ekologi pembelajaran, pembudayaan dan kelestarian serta governance. Ekosistem pendidikan di UKM tidak hanya di bilik kuliah semata-mata. Pelajar memerlukan perkhidmatan di pelbagai lokasi seperti makmal dan perpustakaan serta berada di kolej kediaman dan pusat rekreasi untuk melengkapkan pengalaman pembelajaran mereka di universiti. Pengalaman ini perlu diperlengkap bukan sahaja dengan tadbir urus yang cekap, malah kemudahan teras yang seiring dengan keperluan penggunaan. Bagi memastikan teknologi digital dapat menyediakan kemudahan kepada warga UKM, beberapa prakarsa digariskan. Prakarsa yang utama ialah UKM perlu dilengkapi dengan sambungan rangkaian jalur lebar berkapasiti tinggi serta konsisten dan berterusan. Selain itu, penyediaan infrastruktur dan infrastruktur digital yang selamat boleh meningkatkan keyakinan warga UKM dan pemegang taruh dalam menggunakan perkhidmatan yang diberikan. Kerangka pembelajaran aktif UKM merangkumi 3 aspek, iaitu pedagogi, ruang pembelajaran dan teknologi serta ekosistem pembelajaran dan pengajaran. Kerangka ini mampu memotivasikan pelajar dan menggalakkan pembelajaran. Antara prakarsa yang boleh dilaksanakan bagi menyokong pembelajaran secara aktif dan kolaboratif ialah menyediakan persekitaran pembelajaran tersendiri dan inklusif serta fleksibel dalam perubahan keperluan. Warga UKM juga perlu didedahkan dengan pelbagai latihan aplikasi perisian
bagi tujuan pendidikan dan pengurusan bagi membudayakan mereka dengan aspek pendigitalan terkini. Di samping itu, UKM boleh memantapkan prakarsa pendidikan terbuka dengan memperbanyakkan lagi program pembelajaran terbuka jarak jauh atau Open Distance Learning. Selain itu, bagi menjadikan program pengajian lebih luas dan menarik bagi pendidikan sepanjang hayat, UKM perlu memperbanyakkan tawaran program dan kursus berbentuk micro-credential. Selain itu, pemantapan Massive Open Online Courses atau MOOC perlu dipertingkatkan dan ditambah bilangan penawaran agar konsep pendidikan terbuka dapat direalisasikan di UKM. Kelestarian pendigitalan yang inklusif ialah kelestarian yang menggabungkan keseluruhan persekitaran kehidupan manusia dengan persekitaran perkembangan teknologi termaju seperti teknologi maklumat dan komunikasi. Gabungan teras dan kelestarian digital inklusif boleh menjadi anjakan paradigma kepada UKM untuk memacu kemunculan bakat sumber manusianya yang berfikiran aras tinggi, perkasa dari sudut kebolehan, mempunyai daya kreativiti dan inovasi yang tinggi serta tangkas mengambil sebarang keputusan dan tindakan. Antara prakarsa yang boleh dilaksanakan bagi kelestarian digital ialah keadilan digital dalam kalangan pensyarah, kaki tangan dan pelajar. Kesaksamaan bersasar kemudahan ICT secara adil, kapasiti kandungan digital yang tepat dan mudah difahami. Apa pula peranan governance? Dalam norma baharu, pengurusan governance UKM perlulah lebih efisien dan efektif. Ia sebenarnya bukan sahaja melibatkan kemampanan polisi, tadbir urus serta kawalan kualiti dan pemantauan perkhidmatan termasuklah pengajaran dan pembelajaran universiti, tetapi ia harus selari dengan matlamat pembangunan lestari atau SDG dan wawasan kemakmuran bersama. Oleh itu, bagi memastikan warga kita cekap dalam konteks PNP, kita akan menawarkan Gig Academic. Gig Academic adalah satu kaedah pelantikan fleksibel berdasarkan nilai KPI yang ditetapkan. Kaedah ini menjanjikan pelantikan yang lebih cepat dan mengurangkan birokrasi. Keduanya ialah kita akan memastikan bahawa penilaian prestasi tahunan akan mengambil kira elemen-elemen subjektif. Ketiga, bagi memastikan pelaksanaan penjimatan dan penjanaan di setiap PTJ, maka sistem performance one-line budget diperkenalkan. Dalam pada itu, UKM juga akan mengurangkan birokrasi dalam proses kenaikan pangkat dan menilai semula kaedah pemarkahan dalam sistem penilaian SPPU. Walau bagaimanapun, dalam keterujaan kita melakukan pekerjaan, aspek kesihatan jangan sesekali dilupakan. Tuan-puan dah bersenamkah pada hari ini? Kesihatan harus diutamakan, terutamanya dalam musim pandemik yang penuh kejutan ini. Kita mahu mencapai keseimbangan dalam semua aspek kehidupan. Justru nilai prihatin juga diselitkan sebagai salah satu keutamaan. Di bawah elemen sihat, kini UKM bertanggungjawab sebagai pusat pemberian vaksin atau PPV. Dalam sektor perubatan, UKM sememangnya terkehadapan dalam mendasari apa sahaja kepentingan untuk komuniti dan negara. Seperti HPKK yang menjadi pusat rawatan pesakit COVID. Dalam hal ini, UKM sentiasa menyahut cabaran kerajaan untuk bekerjasama sejajar dengan konsep keserakanan. Selain itu, prakarsa sihat atau Sustainable Inclusive Healthcare that is affordable and trustworthy juga adalah satu usaha UKM memperkukuhkan keupayaan bakat tempatan dalam sektor perubatan, biomedical dan teknologi kesihatan. Di bawah prakarsa kebajikan, pelajar akan dapat menikmati kemudahan bertaraf dunia agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan kondusif. Pengujudan semula kepengetuaan di Kolej Akademia adalah bertujuan untuk memastikan kesejahteraan fizikal,
spiritual dan mental pelajar terjamin dan dapat diperkasakan. Selain itu, perkhidmatan Pusat Islam akan terus diperkasakan. Ini merangkumi penambahan kursus berkredit dalam talian dan program-program pengimarahan baharu. Untuk meringankan beban, maka pengurangan yuran pengajian dilaksanakan sewaktu pandemik COVID, termasuklah kebajikan staf dijaga sepenuhnya. Saya menghargai sumbangan alumni yang sentiasa peka terhadap kebajikan pelajar, dan di sini saya mengambil kesempatan menyeru fakulti dan institut agar mengambil inisiatif baharu, iaitu menyediakan platform kepada alumni untuk terlibat sama ada dalam mesyuarat pengurusan dan mesyuarat fakulti. Dengan adanya suara alumni, maka aspek-aspek filantropi, penjanaan dan kebolehpasaran graduan dan lain-lain akan menjadi lebih mudah untuk dibincangkan dan dilaksanakan. Sesuai dengan penubuhan UKM sebagai universiti watan, UKM berperanan untuk menjana, menyebar dan menerapkan ilmu secara strategik dan inovatif bagi memperkasakan kualiti budaya bangsa dan kemakmuran masyarakatnya. Warga UKM pada hari ini perlu memastikan semangat kebangsaan serta aspirasi rakyat terus diperjuangkan serta cakna terhadap isu pembangunan masyarakat. Selain itu, UKM juga perlu memupuk jiwa empati, prihatin dan altruisme melalui aktiviti berteraskan masyarakat. Prakarsa Universiti untuk Masyarakat atau U4S menitik beratkan pemindahan ilmu dengan pengisian kesarjanaan menggunakan pendekatan quadruple helix, iaitu kolaborasi universiti, agensi, industri, komuniti yang merupakan penambahbaikan kepada inisiatif program pemindahan ilmu. Kita mahu mencapai kecemerlangan dengan menyeluruh, meliputi semua lapisan masyarakat di universiti tanpa mengira pangkat dan kebolehan. Di universiti kita ini ada juga rakan-rakan yang terdiri daripada orang kurang upaya yang tidak pernah sekalipun kita pinggirkan. Bagaimana warga UKM menyantuni sahabat OKU kita ini? Justru kebitaraan UKM sebagai sebuah universiti watan yang prihatin dan mesra OKU dapat dizahirkan dengan memperkasakan potensi OKU. UKM komited untuk memperkukuhkan hak golongan ini seiring dengan aspirasi universiti ke arah mencapai kampus inklusif OKU. Antara prakarsa UKM adalah mencungkil, memantapkan serta mengembangkan potensi diri dan bakat warga OKU ke arah kecemerlangan akademik dan kerjaya. UKM kini mempunyai 44 orang pelajar OKU dalam pengajian prasiswazah dan siswazah. Manakala bagi kaki tangan OKU, UKM telah melantik seramai 22 orang kaki tangan. Ini menunjukkan UKM komited untuk meningkatkan bilangan kaki tangan OKU selaras dengan dasar OKU dalam perkhidmatan awam. Selain itu, usaha juga dilakukan untuk menyediakan infrastruktur yang kondusif dan perkhidmatan mesra OKU. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah naratif baharu yang memaparkan peranan universiti watan yang menjadi milik warganya dan masyarakat keseluruhan. Sesungguhnya, lembayung trust yang baharu ini bertujuan untuk membolehkan warga UKM membuat rujukan dan panduan terhadap hala tuju universiti dalam usaha meningkatkan pencapaian ke tahap yang tertinggi. Pengertian trust adalah merangkumi bakat atau talent, etika atau ethics, memperkasa atau revitalize, tangkas atau agile dan jiwa atau soul, dan ia menjadi lembayung yang memayungi 5 kebitaraan iaitu Aiminda, watan, holistik, digital dan prihatin. Di bawah 5 kebitaraan inilah terdapat 25 prakarsa yang menjadi asas untuk UKM merangka pelan strategik dan gerak kerja di samping menentukan indeks pencapaian utamanya. Berdasarkan kepada intipati pembentangan di atas yang merangkumi nilai teras dan elemen kebitaraan,
Maka saya menegaskan bahawa matlamat utama yang perlu dicapai adalah terfokus kepada dua agenda besar, iaitu kebolehpasaran graduan dan penjanaan pendapatan. Ianya adalah seiring dengan aspirasi Wawasan Kemakmuran Bersama 2030, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 bagi pendidikan tinggi, New Deals KPT, Pelan Tindakan Keusahawanan IPT 2021-2025 dan Fokus 6 Strategik KPT. Inilah bingkisan yang saya bawakan untuk semua warga UKM. Segalanya terungkap di dalam nukilan nilai teras ini. Marilah sama-sama kita memahami, menghayati dan mengamalkan intipatinya. Akhir kata, saya sudahi bicara perdana pada hari ini dengan dua rangkap pantun. Bunga melati mekar di taman, baunya mengharum di serata taman. Nilai teras pemangkin kebitaraan memacu universiti ke arah kecemerlangan. Pohon jati tumbuh di hutan, pucuknya tinggi menggapai awan. Naratif baharu asas kecemerlangan, Universiti Watan tonggak perjuangan. Inilah naratif baharu UKM, Universiti Watan kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan semua untuk imbas QR Code yang tertera seperti di layar. Silakan untuk mendapatkan naskah buku Teras Naratif Baharu UKM, Universiti Watan Kita. Hadirin sekalian, buku ini juga boleh diperolehi dalam format PDF di laman sesawang Pusat Strategi UKM pada pautan www.ukm.my/strategy-ukm. Ingat, QR Code untuk mendapatkan buku Teras Naratif Baharu UKM, Universiti Watan Kita, dan dalam format PDF juga boleh dapat di laman sesawang Pusat Strategi Universiti Kebangsaan Malaysia. Hadirin sekalian, atas bicara amanat, perkongsian dan pesanan yang baru disampaikan sebentar tadi bersama dengan titipan naskah buku Teras Naratif Baharu UKM, Universiti Watan Kita, warga Universiti Kebangsaan, apa kata kita hadiahkan tepukan buat yang berbahagia Datuk Naib Chancellor. Mewakili urusia majlis iaitu Pusat Strategi UKM, saya memaklumkan di mana tindakan strategik telah pun siap siaga untuk dilaksanakan oleh semua pusat tanggungjawab universiti mengikut kesesuaian fungsian dan peranan masing-masing di bawah lembayung Teras UKM. Air selasih dibawa ke depan, jamuan hidangan buat semua. Setinggi penghargaan atas amanat dan pesanan warga Universiti Kebangsaan Malaysia, sederap dan seiring bersama. Bagi melabuhkan tirai majlis, apa kata dalam satu semangat keluarga Universiti Kebangsaan, kita abadikan
sesi bergambar kenangan dalam norma baharu. Silakan semua untuk membuka kamera di platform ataupun di mana-mana jua anda berada. Silakan semua untuk membuka kamera bagi penggambaran kenangan bersama untuk Majlis Bicara Perdana Naib Chancellor 2021 ini. Silakan semua. Terima kasih semua. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas kehadiran semua warga Universiti Kebangsaan Malaysia dalam Majlis Bicara Perdana Naib Chancellor 2021. Saya mohon maaf andai ada salah dan silap sepanjang saya mengemudikan majlis ini. Ingat semua, #Teras Watan Kita, #Kita Jaga Kita, #Stay Safe, #Kekal Selamat, Kekal di Rumah. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat buat semua.